Mati itu tidak kira umur, tidak mengira tempat, tidak mengira bangsa dan agama, tidak mengira sihat ke sakit, sampai masa ditentukan oleh Allah kita akan pergi selama-lamanya ke alam yang kekal abadi, iaitu alam akhirat. Kubur itu ialah gerbang akhirat. Siapa-siapa mati dia berada di gerbang akhirat lah. Cuma tunggu untuk penghisapan, tunggu untuk perhitungan amal-amalnya di padang mahsyar. Lepas tu barulah syurga ataupun sebaliknya. Pada pagi ini tuan-tuan dirahmati Allah, kita akan melihat satu kelompok manusia yang kita akan bincangkan pada pagi ini, iaitu namanya pondan. Saya tak tahu dalam majlis ini ada ke tidak pondan. Tapi rasa tak ada. Tengok sekali imbas tak ada lah. Ataupun maknyah, ataupun dalam istilah orang Pantai Timur dia panggil bapuk. Bapuk kan, bukan bapak, bapuk. Orang Pantai Timur, Kelantan, Terengganu. Dalam bahasa moden dipanggil LGBT, salah satunya LGBT. LGBT tuan-tuan yang kita fokus pada pondan maknyah ini merupakan ancaman yang terkini di zaman dunia yang moden ini. 10 tahun sudah. Ini kajian 10 tahun sudah tuan-tuan. Terdapat 10,000 maknyah di Malaysia. 10 tahun sudah. Berapa ribu? 10,000 maknyah di Malaysia. 70% hingga 80% daripada Melayu. Bila sebut Melayu itu Islam lah. 70%. Dari 10,000 tu 70 hingga 80% daripada etnik Melayu ataupun bangsa Melayu. Itu tak termasuk yang tak direkodkan. Ini yang berdaftar ni. Maknanya kalaulah kita campur dengan yang tak direkod, yang tidak berdaftar, 2 kali ganda. 10 tahun sudah, ya, tahun 1998 gitu lebih kurang. Dan 65% daripada 10,000 ini dia terlibat dengan pelacuran. 65% statistik yang dibuat dari 10,000 ini dia terlibat dengan pelacuran. Ya. Dan kita tengok lagi tuan-tuan, pada tahun 2013 ada pula dipanggil community gay dan lesbian. Tahun 2013 disebut oleh Kementerian Kesihatan Malaysia 2013, statistik dia. Ada pula community gay dan lesbian di Malaysia dianggap 173,000 orang. Sikit kan? Banyak, Masya Allah. Saya ingat boleh sebut, boleh kira tu sikit, punya dah banyak walaupun 173,000. Ingat ke 3,000? Ingat ke 100 je? 173,000 orang. Masya Allah tuan-tuan dirahmati Allah. Ini ancaman yang sangat menakutkan kita. Sebab saya sebutkan tadi tuan-tuan, ini melibatkan etnik Melayu 70% hingga 80%. Apa sebab jadi macam tu? Pertama, of course, kurang didikan agama. Itulah nombor satu, kurang agama. Tak mengenal Allah, tak tahu apa sebab diciptakan. Dia tak baca Quran tentang penciptaan mereka ni, apa tujuan. Tak kenal Tuhan. Tuhan dah buat elok-elok, kenapa nak jadi begitu pula? Sebaliknya, orang ni dia kurang didikan agama. Sama ada dia tak cari agama, ataupun orang yang ada agama tidak dekati dia. Bawa diri masing-masing. Orang agama bawa diri orang agama, dia pula bawa diri dia, dia komuniti dia, yang ni komuniti dia. Maka sampai bila-bila dia tidak akan bertemu dengan didikan agama. Sebab itu kita nak cari agama, bukan agama cari kita. Dulu-dulu kan masyarakat kampung dia cari tok guru. Tok guru buat pondok, orang kampung pergi cari tok guru. Bukan tok guru cari orang kampung. Zaman sekarang tok guru cari kelas. Sebab yang datang tu semua makcik-makcik sakit lutut. Tak apalah, asalkan kita bertemu yang pentingnya. Dulu-dulu lain cara ni, tak apa. Sekarang cara berbeza. Yang penting
agama tu sampai kepada masyarakat. Satu. Yang kedua ialah tuan-tuan, salah didikan. Siapa salah didikan? Mak ayah salah didik. Ni banyak berlaku ni. Mak ayah salah didik. Lahir perempuan, didik jadi laki-laki. Lahir laki-laki, didik jadi perempuan. Yang ketiga, pengaruh rakan dan media. Pengaruh rakan. Di rumah okey. Masuk asrama penuh, dia berubah. Masuk je asrama, dia berubah. Sebab pengaruh kawan-kawan di asrama tu, tuan-tuan, dia mengongkong hidup dia. Dia kadang-kadang dia rasa, seronok masuk geng ni. Seronok masuk geng tu. Ataupun, dia dipaksa. Maka lama-lama jadi biasa. Mula-mula paksa. Lama-lama jadi biasa. Ni pengaruh-pengaruh kawan, tuan-tuan. Lagi, tuan-tuan, yang keempat, kurang kasih sayang keluarga. Tak ada kasih sayang keluarga. Akhirnya cari kasih sayang di luar. Tuan-tuan, kena pula yang salah pula yang kat luar tu. Salah beri kasih sayang. Akhirnya dia boleh bertukar. Yang kelima, jiwa kosong. Tak ada apa dalam jiwa dia. Kosong. Hidupnya tidak ada makna apa-apa. Tak pernah jadi apa pun, tak kisahlah. Kosong hidup dia. Jiwa dia kosong. Yang keenam, gaya hidup moden. Terikut-ikut gaya hidup moden. Yang ketujuh, barangkali ada tragedi hitam dalam hidup dia sebelum ini. Bapak dia pukul mak dia. Dia anak laki-laki, dia benci laki-laki. Dia benci laki-laki, dia benci bapak dia, dan dia benci semua laki-laki. Dia jadi perempuan. Ini berlaku, ya. Ini statistik. Kenapa? Faktor-faktornya begini faktornya. Termasuklah hubungan suami isteri yang tidak memuaskan. Jumpa kawan dia sama-sama lesbian, best dengan suami tak best. Dia pun kawan sama perempuan, pandai pula kawan tu layan dia. Jadi maka jadilah LGBT, tuan-tuan yang mati Allah. Dan alhamdulillah, kajian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, LGBT Malaysia ni ada 3 kategori. 3 kategori. Yang pertama, yang telah berubah. Alhamdulillah, ya, dia telah berubah. Dulu dia laki-laki, kemudian dia masuk alam perempuan, sekarang tukar balik alam laki-laki. Orang ni dia perlukan sokongan kita. Jangan cemuh dia, jangan pandang serong kat dia. Dia dah berubah, dia berhijrah. Alhamdulillah, kita kena bagi sokongan kepada dia. Walaupun suka nak berubah. Mungkin dia dulu dia laki-laki, nak jadi perempuan, dia syok dengan perempuan, dia suntik hormon sana sini, dah nampak dah ada tumbuh kat dada dia. Kita pun tengok dia dah berubah dah pakai laki-laki, pakaian laki-laki, kita tengok dia, kita cemuh dia. Jangan, beri sokongan kepada dia. Sebab dia usaha sedaya upaya nak berubah kembali kepada fitrahnya yang asal. Siapa kita nak cemuh dia? Kalau dia kembali kepada Allah, Allah terima dia. Siapa kita nak tolak dia? Yang kedua, yang masih terlibat lagi, tak berubah lagi, dia masih lagi nak jadi perempuan padahal dia laki-laki, dan nampak ada penyesalan pada wajahnya, pada hidup dia, pada diri dia. Ini kena bimbing. Hak tadi dah berubah, sokong. Hak ni dia masih lagi dalam dunia, tapi macam ada menyesal kalau bercakap, menyesalnya aku jadi macam ni, kenapalah aku jadi macam ni, dah menyesal. Bimbing dia. Kamu belum terlambat lagi, kamu masih ada masa lagi. Bimbing dia. Macam mana tu? Aku dah umur 40 dah. Tak apa, Allah Ta'ala tu Maha Penyayang. Bimbing dia. Yang ketiga, tuan-tuan, ni payah. Dia yakin inilah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun saya adalah laki-laki, saya ditakdirkan oleh Allah naluri saya perempuan. Ini buat apa ni? Buat dialog dengan dia secara hikmah, supaya lembut hati dia nak kembali ke fitrahnya yang asal. Tak ada dalam agama kita caranya kita bunuh dia, tak ada. Kita maki dia, tak ada. Caranya senang, tuan-tuan, sebab semua berkait dengan hati manusia. Hati dia, tuan-tuan, sentuh je, ada switch dia. Kalau mungkin ramai-ramai ni dalam kelas ni, seorang semua orang sentuh dia, barangkali ada seorang mustajab sentuhannya, boleh berubah. Doakan dia. Kalau masih tegar lagi, doakan, insya-Allah, tuan-tuan dirahmati Allah, ya. Sebab kita ni, tuan-tuan, kajian sebut di Malaysia ni, tuan-tuan,
Gejala pengkit. Pengkit ada pengkit. Pengkit tu apa? Perempuan nak jadi laki-laki kan. Yang satu pengkit, itu sedap ya. Ini pengkit, perempuan nak jadi laki-laki. Masya Allah ya. Memang dah ada di Malaysia. Dulu panggil tomboy, dulu Tom Cruise itu laki-laki betul. Yang saya nak sebut tuan-tuan, kadang-kadang faktor tu manusia sendiri yang buat. Faktor keinginan mak bapak yang stres dapat anak laki-laki, sedangkan mereka nak anak perempuan. Bang, kita nak yang pertama anak perempuan, keluar anak laki-laki. Apa dia buat? Dia pakaikan pakaian perempuan. Sebab saya pernah jumpa ibu bapa macam ni, datang nak dapatkan khidmat daripada saya, perubatan Islam ke, kaunseling ke apa, dia bawa anak dia. Bawa anak dia, tapi sebelum saya jumpa anak dia, mak ayah datang jumpa dulu, menyesal, mengaku, ya Allah kami salah Ustaz, kami berdosa, ya Allah Ustaz kami berdosa, Ustaz kami berdosa, sebab kami nakkan anak perempuan tu dia dapat anak laki-laki, kami didik sebagai anak perempuan, akhir jadi macam ni Ustaz, tolonglah Ustaz, bimbing dia balik Ustaz. Mujur mak ayah cepat sedar kesilapan dan kesalahan mereka sebelum anak tu membesar lebih jauh lagi dan jumpa komuniti dia pula. Komuniti apa? Maknya ya, pondan dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah, tuan-tuan ya. Okey, saya semua tuan-tuan dirahmati Allah, saya nak sebut apa kaitan agama kita dengan benda-benda ni yang paling pondan ke, maknya ke, bapa. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la'anal mutasyabbihina minar rijal bin nisa wala anal mutasyabihati minan nisa bir rijal. Hadis rawahu Ibnu Majah. Baginda disebut dalam hadis ni bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai lelaki. Nabi melaknat. Ini adalah amaran daripada Rasulullah. Siapa serupa juga dia akan dapat laknat. Maka jangan buat. Siapa menyerupai, jangan menyerupai. Lah perempuan pun ni Tuhan jadikan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tak laki-laki, perempuan, dua tu je. Hidup kita ni berpasang-pasangan. Ada hitam, ada putih. Ada malam, ada siang. Ada bunga, ada kumbang. Ada darat, ada laut. Apa lagi? Ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada gunung, ada ganang, ada bukit, ada bukau. Pandai lah ibu-ibu sini kan, mereka-reka. Tuan-tuan, itu saya nak sebut tuan-tuan, dia laki-laki perempuan. Asalnya tok kita Adam lelaki, Hawa kita, nenek kita Hawa perempuan. Ke mana pun dia akan pergi lelaki dan perempuan. Dia takkan jadi laki-laki pergi perempuan, perempuan pergi laki-laki, kucak-kacir, tak akan berlaku. Allah dah susun atur hidup kita tuan-tuan. Berarti disebut al-mutasyabbih itu ialah yang menyerupai. Jangan serupakan diri kita. Kalau makcik-makcik orang perempuan, jadilah perempuan sampai mati. Kalau abang-abang laki-laki, jadi laki-laki sampai mati. Jangan walaupun berlakon. Ada orang siap berlakon lagi, pakai orang palsu jadi perempuan, pakai gincu, pakai baju kurung, tak boleh. Dia tak kira real ke, lakonan ke, sama saja. Saya berlakon, tak boleh. Nabi kata jangan menyerupai, tak boleh. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya sebut tuan-tuan ya, ada satu golongan lagi namanya khunsa. Tahu khunsa?
Khunsa ini ialah tuan-tuan, dia lahir dengan ada dua alat. Satu alat laki-laki dan dalam masa yang sama ada dua alat perempuan. Ada satu lagi alat perempuan. Satu laki-laki, satu perempuan. Khunsa. Khunsa ni dia tak termasuk dalam golongan yang menyerupai. Sebab dia khunsa. Yang ni memang dia sah laki-laki, ada satu alat laki-laki, tiba-tiba nak jadi perempuan. Sudah ditakdirkan saya ada naluri perempuan, saya jadi perempuan. Tak boleh. Apa tadi kalau dia potong pula alat laki-laki, dia buat alat perempuan di Thailand, di Singapura, di luar negara, maka lagi bertambah hukumnya berdosa. Dah Nabi kata laknat. Tuan-tuan, dia potong pula. Dah menyerupai itu laknat dah. Dia potong pula, dia buat hak, mana boleh, wiring tak sama. Tak sama. Tuan-tuan, hak dia ni perempuan pula nak jadi laki-laki. Nak macam mana nak buat tu? Nak cari pipe air macam mana nak buat tu? Pening manusia, tuan-tuan, dia boleh reka. Di zaman sekarang tuan-tuan, ya tuan-tuan, kalau kita Google tengok, ada alat laki-laki yang tiruan pun ada. Alat perempuan yang tiruan pun ada. Sebab semata-mata nak puaskan nafsu manusia. Dijual di kedai, di pasar ada. Dan ada doktor-doktor yang buat plastik surgery di luar negara sanggup buat. Dengan kos yang mahal, pelanggan sanggup buat. Doktor pun buat ejah macam wiring tu. Cuba ejah macam mana kan. Masya Allah. Dan dia rasa dia perempuan. Asalnya fitrahnya laki-laki, dia tetap laki-laki. Asal fitrahnya perempuan, dia tetap perempuan. Walaupun dia dah buat plastik surgery, pembedahan, bila dia mati nanti, dia dikira laki-laki asalnya ataupun perempuan asalnya. Ikut asal. So kalau dia menikah pun, dia kena menikah. Kalau laki-laki, kena menikah dengan perempuan. Kalau dia perempuan asalnya, kena menikah laki-laki. Kalau dia laki-laki, dia jadi perempuan, dia tidak boleh semayang kat perempuan. Dia kena semayang kat laki-laki. Begitu juga dengan hal-hal ibadah yang lain. Subhanallah. Tuan-tuan mati Allah. Ini satu. Ini yang dilaknat oleh Nabi SAW. Sengaja nak merubah dirinya. Padahal dia tahu dah dia laki-laki nak jadi perempuan. Perempuan nak jadi laki-laki. Yang ni dilaknat oleh Nabi SAW. Ada pun satu lagi tuan-tuan golongan. Dia bukan pondang, bukan maknya. Tetapi dia terlebih lembut sikit. Ini golongan ni tuan-tuan jangan kecam dia. Sebab dia still laki-laki. Dia tak buat pembedahan. Dia lahir laki-laki. Dia tak buat pembedahan, buang benda laki-laki tu. Dia tak tambah lagi alat jantina perempuan. Dia dipakai laki-laki, rambut laki-laki. Dia ada misai, dia tak cukup. Tuan-tuan, ada bulu, dah ada bulu, semua bulu ada kat dia. Tuan-tuan, cuma dia lemah lembut. Assalamualaikum Ustaz. Penampilannya laki-laki, dia lemah lembut. Nabi tak laknat yang ni, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada sejarah kenapa jadi lemah lembut. Berlemah lembut tu bagus, tapi terlebih sangat. Sotong. Gitu. Tapi jaga-jaga, kalau sotong salah tuan-tuan, dia akan jadi tadilah LGBT juga. Sebenarnya saya pernah jumpa orang macam ni. Saya pernah jumpa. Kenapa jadi macam tu? Saya jumpa orang ni. Dia pun cerita kat saya, Ustaz, saya dulu Ustaz, kenapa jadi lemah lembut macam ni? Dia cerita bagus, dia tu terang. Tapi dia laki-laki, dia kahwin dengan seorang perempuan, dapat anak. Cuma dia lemah lembut. Kenapa jadi macam tu? Sebab masa dia kecil, bapa dia meninggal. Bila bapa dia meninggal, dia banyak masa dengan mak dia. Mak dia tak kahwin lain untuk dapat bapa tiri. Mak dia bela dia, jaga dia, besarkan dia ikut acuan mak dia. Mak kan lemah lembut. Kalau pergi kenduri, dia duduk bahagian laki-laki, dia ikut mak dia duduk bahagian perempuan. Dia buat apa? Dia kupas bawang macam mak dia. Dia duduk bersimpuh macam mak dia. Dia pandai buat kek macam mak dia. Dia pandai masak macam mak dia. Gerak-geri macam mak dia. Dia terikut acuan mak dia. Ni bahaya. Tapi dia tak jadi maknya. Dia tak dipondang. Dia lemah lembut saja.
Sebab dia tak ikut yang lain. Dia tidak ada siapa-siapa aja jadi perempuan, tak. Dia terikut dengan gerak-geri mak dia. Yang ni tak apa, yang ni tak dilaknat oleh Nabi SAW. Sebab dia still laki-laki, dia menikah dan dia ada anak. Ya, tuan tengok anak, dia lemah lembut kan, tapi dia bawa isteri dia, bawa anak-anak dia. Dan dia tidak terjebak kepada pelacuran. Dia tak terjebak komuniti maknya. Tak, dia tak campur dengan dunia dia je. Cuma dia dididik macam tu oleh mak dia. Sebab itu ibu-ibu jangan didik anak laki-laki macam ibu juga. Didik biar dia keras, didik biar dia kasar. Awak laki-laki, biar dia lari, tendang bola, angkat benda berat. Jangan duduk kupas bawang kat dapur, duduk bersimpuh macam kita, pakai kain batik tidur kita. Jangan. Awak pakai kain pelekat, ajar dia cuci kereta. Contoh-contoh saya sebut, biar ajar dia kasar, keras. Sebab dia laki-laki. Kalau kita tak mampu, kahwin lagi, dapatkan bapa tiri untuk didik sebagai anak laki-laki. Dia kadang-kadang ada potensi. Yang lemah lembut ni, kalau dia terjebak, dia boleh masuk ke geng maknya sana nanti. Sebab itu tuan-tuan, yang ni tidak termasuk golongan dilaknat. Sebab dia tak ubah apa-apa pun, cuma terdidik tadi. Itulah acuan dia. Yang ni, yang dilaknat, dia lahir laki-laki nak jadi perempuan, lahir perempuan nak jadi laki-laki. Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak tu lahir ikut fitrah, berdasarkan fitrah. Kalau fitrah laki-laki, laki-laki lah. Fitrah perempuan, perempuan lah. Gitu fitrahnya. Tuan-tuan hati Allah, ya. Ada satu lagi tuan-tuan, ya. Dia ini ialah dia khunsa. Saya sebut khunsa ni ada dua alat. Dua alat. Dia tak sama dengan hak tadi. Satu alat ni bahaya kalau dia berubah. Sebab dia akan ubah apa lagi? Dia akan ubah perwatakan dia, lebih lembut dia perempuan lagi, ya, lebih over dia perempuan lagi. Kalau berjalan tangan macam tu je, tangan jalan kan. Orang perempuan tak sampai macam tu tangan berjalan, dia macam tu tangan berjalan. Ya Allah, gitu kan. Over perwatakannya, over pakaiannya pun over juga. Sampai dia dah suntik, dia dedah pula, dia turunkan dia punya bulatan bawah ni, nampak dada dia. Sampai dia tak pakai apa-apa tu, nak suruh dia ni orang nampak, oh perempuan dia ni. Sampai tak pakai pakaian dalam pun ada. Sebab dia nak suruh dia ni nampak macam perempuan. Sebab dia suntik dah. So pakaian lebih over dia perempuan lagi pakaian dia. Pergerakannya, percakapannya, lemah lembut dia punya ayunya, subhanallah. Ngalah perempuan ayunya. Suaranya kecuali kalau kita buat gempak ada, baru keluar kan. Apa lagi, ya? Dan kecenderungan seksual ala wanitanya. Ini kita bimbang, ya. Sebab dia satu alat. Yang kedua tuan-tuan mati Allah ialah khunsa. Yang ketiga khunsa tadi. Dia ada dua alat. Siapa nak buat? Dia laki-laki ke perempuan, ustaz? Dua alat. Lahir ada dua alat. Laki-laki ke perempuan? Tuan-tuan nak ukur dia laki-laki ke perempuan? Ada dua alat. Tengok kecenderungan dia. Baby ada kecenderungan tak? Tak ada kecenderungan. Maka ulama' menyatakan bahawa kita tengok sebelum dia balik dan selepas dia balik, baru nampak. Sebelum dia balik, nak tahu dia laki-laki ke perempuan, sebab dia khunsa, ada dua alat, ialah tengok pada air kencingnya. Kencingnya, baby tu kencing. Baby tu kencing kat mana? Paling banyak dan paling kuat. Kalaulah baby tu kencing kuat ikut alat laki-laki dan banyak kat situ, pancutannya kuat kat situ, maka ulama kata dia dikira sebagai lelaki. Kalau air kencingnya banyak ikut alat perempuan, maka kata ulama dia dihukum sebagai perempuan. Itu sebelum balik hukum kat situ. Kena deal. Tapi masa budak-budak kan, kita bukan ada pakaian perempuan pada pakaian laki-laki masa baby kan. Tak apa lagi lah, tengok dulu keadaan macam mana. Tapi tengok berterusan, laki-laki kuat alat dia, pancuk keluar air kencing, maka kalaulah macam tu kuatnya dan berterusan, maka dihukum sebagai lelaki. Jangan dia on and off, gila-gila, jangan, ya.
Dia mesti sama je. Ya. Perempuan keluar juga air kencing tapi meleleh sikit je, setitik-titik je, maka tak dikira. Jika laki-laki yang banyak. Rahim lah tu, alat perempuan. Yalah, saya sebut alat, dua alat tu rahim lah. Rahim, tahu rahim? Rahim tahu? Tak tahu rahim? Faraj? Tahu? Tahu pula. Saya kata dua alat tu maknanya satu zakar, satu farah. Kena cerita betul ni macam ni. Tak tahu juga kak. Farah tu rahim lah. Tapi saya tak nak sebut rahim ke farah, saya sebut dua alat. Satu alat perempuan, rahim lah tu. Boleh faham tak faham ni? Kena cerita balik asas. Nak lukis ke rahim macam mana? Teruk kasi lukis nanti tuan-tuan. Malu kita. So, dua alat. Satu laki-laki artinya zakar. Dengan dia punya telur 2 biji tu, bolehlah nak buat telur separuh ke, telur rebus ke. Kan dahsyat tu kan. Yang kedua, alat perempuan rahim ataupun faraj. Faham? Senang cerita tuan-tuan. So, kok alat zakar, cerita betul lah ni. Sebutlah, anda tak faham. Kok alat zakar dia pancuk sampai ke muka bapak dia. Terteruk ni. Kok alat rahim tu perempuan tu meleleh sikit 2 titis, maka dikira dia zakarannya kuat, dipanggil lelaki. Kalau kok rahim tu keluar banyak, melempar-lempar sampai banjir rumah, tuan-tuan. Kok zakar titik je, maka dikira sebagai perempuan. Masya Allah. Ulama dah bincang lama tentang bab ni. Sebab itu ibu dan ayah bila lahirnya seorang baby, ataupun doktor yang menyambut ataupun bidan yang menyambut baby tadi, tengok-tengok ada dua alat. Jangan panik. Jangan panik. Jangan, alamak, jangan. Anak saya laki-laki ke perempuan doktor? Aku pun tak tahu. Kata doktor. Jangan. Kita orang Islam ada ilmu. Ilmunya senang ya. Kita tengok dia kencing dulu ibu ya. Tengok dia kencing. Bapak tengok dia kencing ya. Dia kencing kok mana yang kuat? Ulama dah bincang bab dalam kitab fiqh, tuan-tuan. Subhanallah. So doktor, bidan, ibu dan ayah jangan panik, tengok dulu. Nak hukum mana satu, dia laki-laki ke perempuan. Okey. Yang keduanya tuan-tuan rahmati Allah, saya sebutkan tadi ialah tengok dahulu, tengok lepas dia balik. Lepas dia balik. Lepas dia balik kita akan nampak, kita boleh cam. Ada tanda-tanda je tadi sebelum balik, air kencing. Yang kedua selepas dia balik. Selepas balik kata ulama, kita lihat yang pertama ialah tanda-tanda fizikal. Seperti halkum. Nampak dah. Masa baby tak nampak lagi halkum kan? Sama je. Leher baby pun kita tak nampak sangat, dia rapat. Dia dah besar nanti, lepas balik nampak dah halkum. Laki-laki dia ada halkum. Halkum namanya. Orang pun pada halkum tak? Tak ada. Ini halkum asal mana? Asal dia buah. Katanya yang Nabi Adam makan tu, buah tu melekat kat sini. Dia panggil buah khuldi tu ya? Buah khuldi yang dilarang makan dalam syurga tu. Sampai lekat kat sini. Lekat sampai kita pun tanggung juga ya? Itu laki-laki. Kalau orang perempuan tak ada halkum, mungkin ya tahu Allah lah, apa Hawa makan isi je yang selebihnya bagi ke Adam. Wallahu a'lam bissawab. Satu, ada halkum. Yang kedua, kata ulama, tengok misai. Ada tak tengok misai? Laki-laki confirm ada lah misai ya, walaupun tak banyak. Ada kadang nampak halus-halus ya, nampak kadang-kadang dia tak sama, sikit-sikit ada misai tumbuh. Yang perempuan tak ada misai. Kalau orang perempuan ada misai, dia disunatkan cukur. Jangan biarkan misai itu tumbuh. Kalau awak perempuan lah, pakai tudung ada misai, pergi Masjidil Haram kena kejar. Boleh harap kejar, kau ni siapa ni? Maka kena buang misai tadi. Ejahlah macam mana pun, pakailah kering apa pun yang boleh buangkan misai. Kemudian tengok ada tak janggut. Kalau ada halkum, laki-laki. Ada misai, laki-laki. Keluar janggut pula, laki-laki lah tu. Sah laki-laki. Sebab orang perempuan mana ada janggut? Ada janggut orang perempuan? Tak ada. Fitrah orang perempuan tak ada janggut. So laki-laki fitrahnya ada misai, ada janggut.
Maka kita pun hukum yang kata ulama sebagai lelaki. Ini tanda-tanda selepas dia balik, suara dah berubah kan. Orang lelaki bila dia balik, suara dah berubah, suara dia garau, parau, abah ya, kan lepas sunat kan, jadi itu kan suara dia kan. Ni lelaki bukan perempuan. Sekiranya selepas dia balik, tengok-tengok datang haid. Orang perempuan balik seawal 9 tahun. Tidak datang haid, takkan laki-laki. Datang haid. Sebelum balik tengok air kencing keluar kot rahim banyak. Kemudian lepas dia balik keluar haid pula, maka dihukum sebagai perempuan. Kemudian apa lagi? Tengok lepas datang haid, tengok pula tumbuh apa? Bukan tumbuh janggut, misal tumbuh buah dada. Nampak buah dada tumbuh. Mula-mula putih sikit-sikit, lama-lama dia besar. Wah, ini anak perempuan. Dia perempuan, dihukum sebagai perempuan. Subhanallah. Itulah lepas kahwin hamil lah. Maka tuan-tuan yang mati Allah, maka itu kepada khunsa. Islam hukumkan begitu kepada perempuan-perempuan yang khunsa. Jadi khunsa tak boleh pilih. Tak boleh pilih, saya nak jadi itu, nak jadi ini. Tengok pada tanda-tanda tadi. Betul, ibu dan ayah jangan cepat buat hukum sendiri. Doktor pun sama juga, tidak boleh buat hukum sendiri. Doktor, anak saya macam mana? Alah, boh laki-laki je lah, padahal kencing kot perempuan banyak. Nanti bila dia besar, kita hukum laki-laki, tuan-tuan, bila besar nanti dia jadi perempuan. Sudah. Sedangkan di IC-nya tulis lelaki. Sebab doktor kata laki-laki kot, ayah pun kata laki-laki doktor, mak kata saya setuju, maka bubuh lelaki. Sedangkan tak tengok tanda-tanda ini, bila besar dia perempuan rupanya. Sudah. Jadi kucak-kacir lah. Sebab itu hukum ni tuan-tuan kena belajar ilmu agama, ya? Tuan-tuan dirahmati Allah, ya? Khunsa boleh kahwin tak? Boleh. Khunsa boleh kahwin. Tapi tengok dulu, kalau dia ada 2 alat, kalau alat perempuannya lebih dominan, lebih berfungsi, seeloknya dia potong hak laki-laki tu. Nak kahwin macam mana? Dua-dua ada, nanti dua-dua tu bergerak. Dia kena potong hak laki-laki tu, kekalkan yang perempuan. Kalau hak laki-laki tu dominan berfungsi, dia boleh tutup perempuan tu, kekalkan hak laki-laki. Sebab pernah berlaku dulu-dulu punya cerita, tuan-tuan, dia tak potong, ya, dua-duanya ada, tapi dia lebih ada perempuan lah, lebih kepada perempuan. Jadi setelah dia menikah dengan laki-laki, nikah laki-laki, barulah suaminya tahu dia ni khunsa rupanya. Tapi sebabkan dia dominan perempuan, tak ada masalah lah. Benda tu ada lagi, laki-laki tu, belalai tu ada, ya? Bila dia berkahwin, menikah, dalam tempoh tu perkahwinan, dapat baby, hamil, dapat baby. Dia dapat baby, tuan-tuan rahmati Allah, suaminya saudagar Arab, orang Arab. Lalu nak musafir lama berniaga, dia kesiankan isteri dia, dia pun ada banyak harta. Dia kata, yang saya nak carikan satu jariah untuk awak, iaitu hamba perempuan, untuk bantu awak buat kerja-kerja rumah. Abang tak mau menyusahkan ayah, tak mau memenatkan ayah jaga anak kita je. Urusan rumah tangga biar jariah ataupun khadam kita yang buat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, apa yang jadi, dia pun dapatlah jariah, dah dibeli di pasar. Kemudian suami pun keluar berniaga jauh, tuan-tuan, bulan-bulan baru balik, berbulan-bulan baru balik. Sebab nak pergi ke Yaman, pergi ke Syam tu bukan masa sekejap. Pergi ke Masjid Al-Aqsa sebulan, naik kuda yang paling laju sebulan, nak berniaga ke Al-Aqsa Palestin tu. Bukan jarak dekat. Sekarang dekat, naik kapal terbang 8 jam dah sampai ke Mekah. Dulu masa berapa lama kat kapal laut kan. Jadi tuan-tuan, dalam tempoh lama tu, yang isteri tadi tu, dia tengok jariah tu cantik pula. Tiba-tiba alat laki-laki tu berfungsi pula. Akhirnya jariah tu ingat dia perempuan lah, mem dia. Akhirnya bergaul-gaul, lama-lama berlakulah hubungan jenis. Jariah tu confirm perempuan. Hak isteri tadi tu ada 2 alat.
Jadi dia rasa terangsang dengan jariah yang perempuan ini, dia pula rogol jariah dia. Akhirnya jariah pula mengandung. Balik-balik tengok ada 2 baby. Suami terbalik ada 2 baby. Baby siapa? Satu baby mem dia, satu baby mem dia juga. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat fatwa kebangsaan di Malaysia, ia memutuskan bahawa kekalkan alat yang dominan. Kalau hak laki-laki dominan, kekalkan hak laki-laki. Hak perempuan tu boleh kita usahakan operate dan sebagainya, buang. Kalau yang hak laki-laki dominan, kita kekalkan laki-laki. Takut ada 2 alat berfungsi. Sebab itu tuan-tuan yang mati Allah, ya. Ada satu lagi khunsa yang tak jelas. Tak nampak dia laki-laki ke pun tak nampak. So tak nampak macam mana? Dia ada nafsu juga. Maka yang ni kata ulama, dia kena banyakkan puasa sunat. Nak kontrol diri je. Dia tak tahu dia ni laki-laki ke perempuan. Ni bahaya juga tuan-tuan. Tapi kalau dia lebih laki-laki, dia boleh buat. Kalau dia ada macam ada rahim sikit-sikit, dia boleh lah, ya, keritkan, ya, kembangkan sikit rahim tu. Doktor boleh buat sikit, okey, boleh jadi perempuan. Kalau dia lebih kepada perempuan, ini panggil khunsa ghairu wadih, khunsa yang tak jelas. Tadi khunsa jelas, ada 2 alat nampak, laki-laki dan juga perempuan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saya nak sebut tentang indahnya, ya, kalau kita faham tentang agama kita. Cuma tuan-tuan dirahmati Allah, apa perlu kita buat? Apa perlu kita buat? Kita ni tuan-tuan, nampak pondal, nampak maknya. Saya pernah tuan-tuan pergi ceramah bulan Ramadan. Ceramah tadi bulan Ramadan di Kuala Lumpur, tempat jam. Bulan Ramadan kan kuliah Zuhur pula, di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur, dekat mall apa tu dulu, Pan Pacific Hotel, apa nama mall tu? Putra Mall. Sekarang Putra Mall. Situ saya kena, dalam tu ada office lah, dalam tu ada pasar raya, ada office. Saya kata kat kawan saya kata aku nak naik motor ni. Naik motor senang sampai. Naik LRT takut dia nutur dalam kaki pula. Naik motor straight je. Kawan saya tu yang bawa. Okey ustaz, pakai helmet. Saya pakai helmet. Cabut kopiah, masuk dalam beg, tuan-tuan, pakai helmet. Saya duduk belakang. Saya tak tiba motor. Saya belakang bonceng sampai tempat parking motosikal Putra Mall tu. Saya pun cabut helmet saya. Masa saya cabut helmet ni 10 tahun yang sudah. Cerita 10 tahun yang sudah. Masa tu saya sangat-sangat muda, tuan-tuan, ya. Macam Tom Cruise lah. Bukan Tomboy, Tom Cruise. Masa tu lah 5-6 orang maknya lalu depan. Jalan lengguk kan. Saya pun tanggalkan saya punya helmet saya. Maknya 5 orang tengok saya. Tengok. Lalu seorang dari mereka tu dia buat apa? Wit kata. Sebab dia tak tahu saya ustaz. Sebab saya pakai helmet, bukan kopiah. Mereka mengorak saya pula. Saya pun gelak, ya Allah. Aku ni rupanya handsome juga, ya? Tapi maknya pun nak, kan? Apa peranan kita, tuan-tuan? Apa peranan kita? Kalau kita kutuk dia, tak habis sampai sudah. Kalau kita biarkan dia, lagi bertambah bilangan dia. 10 tahun sudah 10,000 orang. 10 tahun sudah. Itu yang berdaftar, artinya 20,000 orang. Termasuk yang tak berdaftar, 2 kali ganda. Sekarang makin banyak sebenarnya. Di mana-mana ada. Apa nak buat? Kita kutuk, tak ke mana. Kita caci, tak ke mana. Kita cela dia pun tak ke mana. Tugas kita, tuan-tuan, yang pertama doa. Doa dia. Doa apa dia? Mudah-mudahan dia masuk neraka ke? Dah. Jangan kita macam tu. Doa, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, kau ubahkanlah mereka kepada kejadian asal mereka, ya Allah. Berilah mereka peluang bertaubat, ya Allah. Sedarkan mereka, ya Allah, yang asal mereka adalah laki-laki, ya Allah. Gitu.
Doa yang baik-baik lah. Jangan doa masuk neraka. Doa yang baik-baik, insya-Allah. Kalau satu kelas ni doa yang baik-baik, barangkali ada satu doa yang mustajab naik ke langit, Tuhan tukar. Saya ingat ada seorang artis dulu, tuan-tuan. Artis ni artis yang saya pun tak kenal. Kita bukan tengok drama sangat. Dia pun tak terkenal sangat. Artis ni dia main drama, filem-filem, drama-drama yang biasa-biasa je, dan drama pelakon-pelakon tambahan gitu ya, pelakon pembantu ni, bukan heroin lah, perempuan. Bila mana dia berhijrah jadi artis hijrah, saya pun Ustaz pagi ni akan berforum dengan seorang lagi panel artis hijrah. Nama apa? Dia pun sebut nama tu. Siapa dia ni? Dia pelakon, Ustaz. Pelakon cerita apa? Saya pun tak tengok gitu. Saya pun Google. Saya type nama dia, tuan-tuan, keluar. Masya Allah, seksi gila. Saya tengok tu seksi gila. Pakai skirt pendek, tak apa, saya nak cam saja. Oh, dia ni rupanya. Tapi saya tak tahu, tak tengok drama. Bila forum dengan dia, subhanallah, tuan-tuan, dia pakai jubah, dia pakai tudung tutup litup. Memang, tuan-tuan, dia pakai stongan lagi, tahu stongan? Stokin lengan. Dia pakai stokin kaki, stokin. Stokin. Ya Allah, dia punya sopan santun mengalahkan ustazah. Siap kat sini lagi dia punya tudung dia, kat sini, bukan kat sini. Ustazah pun kat sini kan. Dia naik atas lagi, tutup dagu dia. Saya kata subhanallah, boleh berubah bila kita tanya dia macam dia boleh berubah, saya tanya macam mana boleh berubah. Dia kata, Ustaz, saya boleh berubah dengan sebab satu doa. Saya pergi satu ceramah, dia kata ceramah muslimat macam ni, muslimat. Habis ceramah, biasalah muslimat pun datang salam, peluk, cium. Ada seorang tu dia salam, dia peluk, cium, lama dia menangis. Kenapa makcik menangis ni? Macam ada benda yang sayu sangat. Dia kata memang sayu sangat. Dulu masa kamu seksi berlakon tu, makcik paling menyampah kamu. Tapi menyampah makcik doa. Tiap-tiap malam makcik doa untuk kamu. Ya Allah, bagilah peluang tu dia berhijrah, bertaubat, berubah, ya Allah. Jadikanlah dia insan yang salihah, yang dia sebut nama arti tu. Insan yang salihah, ya Allah, taat padamu, ya Allah, tinggalkan dunia tadi, ya Allah. Kamulah makcik doa. Dan kamu sudah berhijrah, berubah. Makcik sangat suka patut nak makcik menangis bila peluk kamu. Dia cerita pengalaman dia, tuan-tuan. Kita kutuk tak ke mana, caci tak ke mana, cela, syok kita lah. Puas hati kita kan. Kita maki dia bodoh, bangang, bebal, biul, apa lagi kan. Last sekali masuk neraka. Last sekali kan. Kita pun tak sedar, kita pun tak situ juga kan. Sebab dia kutuk orang. Tapi yang ni makcik ni doa, ya Allah. Allah bersihnya hati makcik tu kan. Dalam keadaan macam tu boleh doa lagi, berubah, berhijrah. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab tu mustajabnya doa. Tengok, puan-puan pernah kenal tak? Ada seorang laki-laki zaman Nabi dulu, dia pernah heret pedang nak bunuh Nabi. Siapa dia? Umar bin Al-Khattab. Heret pedang nak bunuh Nabi ni. Nak cari Nabi kat mana? Jumpa kawan tengah jalan. Umar, mu nak mana? Aku nak bunuh Muhammad. Nak cari Muhammad, aku nak bunuh Muhammad. Tak payahlah bunuh Muhammad. Adikmu Fatimah dah masuk Islam. You go. Dia pusing rumah adik dia pula, tuan-tuan. Sampai rumah adik dia dengar adik baca Quran. Ini bukan sastra, ini yang Muhammad ajar ni. Tuan-tuan, dia tendang pintu. Tuan-tuan. Fatimah, membaca apa tadi? Tak baca apa-apa. Jangan bohong, baca apa tadi? Tak baca apa-apa. Dia lempang Fatimah adik dia, tuan-tuan. Dia rampas lembaran Al-Quran yang ada surah Toha ayat 1 hingga 5. Dia baca, tuan-tuan, terus lembut hati dia. Waktu kata nak lembutkan hati, baca surah Toha ayat 1 hingga 5. Habis baca, ya Allah, ya Tuanku, lembutkanlah suamiku. Jadi sotonglah dia, tuan-tuan, sebab salah doa. Orang kata lembutkan hati, bukan lembutkan suami. Bangun tidur, jadi lembut dah kan. Lembutkanlah hati suamiku, lembutkanlah hati aku, ya Allah, lembutkanlah hati anak-anakku, ya Allah, dengan berkat 1 hingga 5 surah Taha.
Fatimah, mana Muhammad bersembunyi? Kadang-kadang ketakutan dia beritahu sebab kena lempang tadi tu. Sakit tu. Dia cerita Nabi bersembunyi ke mana. Nah, dia pun pergi, tuan-tuan. Pergi cari Nabi SAW, jumpa di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, tak silap saya. Yang ada kat situ semua lari takut ke Umar. Lari pentempiaran. Umar datang, semua takut. Orang tahu dah Umar nak bunuh Nabi. Ya Rasulullah, Umar datang. Tak apa. Kalau dia datang dengan niat yang baik, dia akan dapat kebaikan. Kalau dia datang dengan niat yang jahat, dia akan dapat kejahatan. Umar datang, jumpa Nabi. Ya Muhammad, ajarkan aku Islam. Depan Nabi. Akhirnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Masuk Islam. Tuan-tuan tahu tak sebab apa Umar masuk Islam? Sebab apa? Baca Quran surah Toha 1 hingga 5. Itu asbab musabab nak lembutkan hati dia. Dia masuk Islam, tuan-tuan, sebab Nabi doa. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umraini, kata Nabi. Ya Allah, ya Tuanku, kamu muliakanlah Islam ini ya Allah dengan salah seorang daripada 2 Umar, iaitu sama ada Umar bin Al-Khattab ataupun Amru bin Hisham. Umar ataupun Amru, dekat umrah ini. Umar ataupun Amru. Amru bin Hisham, tuan-tuan kenal siapa? Abu Jahal. Dua-dua ni tokoh, dan dua-dua ni memang musuh Islam dulu zaman Zahiliyah. Umar nak bunuh Nabi, Abu Jahal pun nak bunuh Nabi. Tuan-tuan, dalam perang Badar, Abu Jahal nak bunuh Nabi, tapi dia terbunuh. Nabi doa, ya Allah, ya Tuhanku, kau muliakanlah Islam dengan salah seorang daripada 2 Umar ini. Akhirnya hidayah pergi kepada Umar bin Al-Khattab. The power of doa. Nabi doa. Kenapa kita tak doa? Nabi doa kepada orang nak bunuh dia. Masya Allah. Kita caci orang tak ke mana, saya sebut. Caci tak ke mana. Kita seseronok caci orang. Doakanlah dia. Siapa-siapalah, maknya ke, pondan ke, kita doakan mereka berubah kembali kepada jalan yang benar. Doakan mereka. Kalau tahu nama, sebut nama. Tak tahu nama, buat secara umum. Ya Allah, ya Tuanku, aku berdoa padamu ya Allah, agar kau kembalikan semua maknya pondan di Malaysia ni kembali kepada jalanmu yang lurus ya Allah, fitrahnya yang asal ya Allah. Engkau maha mendengar doa aku ya Allah. Ampunkanlah dosa aku ya Allah, dosa mereka ya Allah. Ya Allah, engkau maha berkuasa merubah segala-galanya ya Allah. Boleh. Subhanallah, tuan-tuan. Saya diajak ni Tuan Guru Datuk Dr. Harundin satu doa. Bila habuk masuk mata, apa perempuan buat? Pasir masuk dalam mata ni, apa perempuan buat? Perempuan boleh tak tidur? Ni, ada pasir dalam mata, boleh tidur tak? Boleh tak tengok TV? Dia akan bergerak kan? Mata kita bergerak kan? Dia akan bergerak. Kita rasa ada biji. Allah, siksanya. Tuan-tuan, Tuan Guru almarhum dia ajar satu doa. Saya baca, tuan-tuan, jangan minta saya tulis depan ni, saya tak mau tulis lah. Tapi ada pen kan, boleh tulis lah ya. Kalau siapa-siapa nak. Dia kata apa? Doa tadi, tuan-tuan, kita minta dengan Allah, tarik sini, ambil dia sudut daripada ni, minta dengan Allah Ta'ala, alih ke bawah. Senang je. Nanti saya tulis doa tak ada cerita kat sini ya. Sini tarik, minta dengan Allah, turun ke bawah. Minta dengan Allah, turun ke bawah. Ya Allah, tarik turun bawah ya Allah. Tarik, keluar sini. Kita kan main masuk air lah apa semua kan. Dah, betul dah, masuk air kan. Dari pagi sampai malam masuk air. Tak keluar-keluar. Tarik tu. Ubahkan dia, ubah kedudukan, ubah dia. Keluar senang. Tak sampai seminit. Sini pula. Tapi ada cara, nanti saya sebut lah. Nanti lepas habis siaran nanti nak tahu? Lepas siaran Jadi tuan-tuan, pertama kena doa supaya dia berubah. Tidak bergerak satu zarah di atas muka bumi ini, di alam ini, melainkan dengan kehendak Allah.
Ini kan pula orang, satu zarah tu tak bergerak melainkan dengan kehendak Allah. Ini kan pula orang yang besar zarahnya. Nama pun Zahrah. Pertama. Yang kedua, dakwah dia. Dah dekati dia lah. Dakwah tu dekati dia. Santuni dia. Saudara nama apa? Jangan galakkan pula. Dia lah maknya pun dah. Saudari nama apa? Saudari dah lagi seronok dia. Saudara nama apa? Saya pernah jumpa tuan-tuan di satu kedai. Dia nak jual SIM card kat saya. Encik datanglah beli SIM card saya. Saya pun berhenti. Saya tanya apa dia tadi? Encik tak nak beli SIM card ke? Saya tengok dia macam jantan. Kau nama apa? Awak nama apa? Saya lupa nama dia. Syah nama dia. Nama saya Syah. Syah apa? Saya kena guna kuasa keras sebab dia lelaki-lelaki. Yang lain siapa? Tak macam tu. Siapa? Alah panggil Syah je. Tak tanya-tanya lah, lebih-lebih Syah je. Syah. Siapa? Syahrizal. Engkau jangan buat hal kat dia. Engkau laki-laki, engkau kena ikut laki-laki. Kau jadi perempuan Melayu kat kedai. Saya jumpa dia, saya berhenti dakwah sekejap dulu, bagi tazkirah. Boleh tak kau jadi lelaki, jangan jadi perempuan. Nabi tak suka macam ni. Cerita-cerita sampai anak saya, abah, dah lah abah. Dah, sekejap ya. Saya ceramah depan dia. Tapi jangan secara baik lah, pelan-pelan. Bukan tak ada semua tahu. Nanti malu dia pula. Dia pun, abah, kau Syahrizal. Bukan Syah-Syah gitu ya. Abah, kau lelaki. Baik, yalah, gitu kan. Atas dia lah pula, kita sahut Allah. Tapi yang penting, paling tidak dia pernah dengar ada orang ajak dia berubah, ada orang dekati dia, bukan galakkan dia. Sebab tu tuan-tuan, hidup kita ni tuan-tuan, doa, dakwah, dekati dia. InsyaAllah esok jumpa lagi, dekati pula. Syahrizal, okey ke? Yo. Kan dia berubah tu. Lepas ni jangan pakai macam ni lagi ya. Pakai pakaian laki-laki. Ya. Rambut saya tak mahu panjang-panjang, potong laki-laki ya. Yo. Gitu. Dekati dia, lama-lama kita kawan dengan dia. Syahrizal, dah makan ke belum? Saya belanja. Masya Allah. Dekati dia. Doa, dakwah, dekati. Bukan kita caci dan maki. Tak ke mana tuan-tuan. Kita syok sendiri. Dan akhir tuan-tuan, cukuplah sekadar itu pada